Okey, Ustaz, kita dah live di FB. Boleh-boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilm, zainna bil hilm, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajab laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. أما بعد، tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, yang telah menciptakan kita untuk melakukan ibadah dan menjadi sebagai khalifah di atas bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya maksud firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan satu makhluk dan akan menjadikannya sebagai khalifah di atas muka bumi. Makhluk itu adalah Nabi Adam alaihi salam dan zuriatnya yang melaksanakan perintah Allah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah kita semua menjadi khalifah Allah yang baik, khalifah Allah yang sempurna, khalifah Allah yang berilmu. Antara tujuan khalifah Allah Subhanahu wa taala, khilafah ini di atas muka bumi, iaitu mentazkiyahkan nafsu kita, menyucikan diri dan nafsu kita daripada akhlak mazmumah, daripada sikap-sikap yang tidak baik, daripada akhlak yang tidak baik, daripada sifat-sifat yang jahat atau yang tidak baik. Kita wajib membersihkan diri kita daripada sifat-sifat tersebut. Sebelum ini, kita telah menceritakan tentang tajuk Al-Hasad, tentang tajuk hasad sebagai satu sikap buruk yang perlu kita membersihkan diri kita daripadanya. Sebab tazkiyatun nafas, menyucikan nafsu dan diri kita daripada sifat yang buruk, antara tujuannya yang besar iaitu membersihkan diri daripada sifat hasad ini. Dan kalau kita kaji sejarah manusia dari zaman Nabi Adam, sehingga zaman sekarang, hasadlah, sifat hasadlah yang banyak merosakkan agama dan merosakkan sikap dan sifat manusia dan menyebarkan fitnah. Dan kalau kita tengok juga dari zaman Nabi Adam, kita akan jumpa sifat hasad itulah sifat yang pertama, itulah dosa yang pertama yang dilakukan di atas muka bumi. Subhanallah. Sifat hasad, sikap hasad kepada orang lain, dia adalah dosa pertama berlaku di atas muka bumi. Oh, itu anak Nabi Adam yang bernama Qabil, dia membunuh
adiknya yang bernama Habil kerana apa? Kerana hasad. Dia hasad adiknya. Hasad ini boleh merosakkan hubungan rumah tangga antara suami isteri. Hasad ini dia boleh merosakkan hubungan anak dengan ayah. Hasad ini dia boleh merosakkan hatta hubungan adik-beradik. Sebab itu anak Nabi Adam walaupun ayahnya Nabi Nabi Adam alaihissalam, dia sanggup membunuh adik dia semata-mata kerana hasad. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita boleh bayangkanlah bagaimana bagaimana jahatnya dan buruknya sifat hasad ini. Sehingga anak Adam alaihissalam sanggup membunuh adik dia sebab sifat hasad ini. Dia hasad adik dia. Kenapa adik dia dekat dengan ayah? Kenapa adik dia amalannya diterima oleh Allah? Kenapa adik dia banyak mempunyai kelebihan? Jadi sebab itu dia hasad, dia rasa berat terhadap adik dia dan dia bunuh adik dia. Semua itu hasil apa? Hasil daripada sifat hasad. Juga kalau kita baca cerita Nabi Yusuf alaihissalam, semua kita tahu cerita Nabi Yusuf. Dari waktu Nabi Yusuf budak kecil sudah diuji dengan adik-beradik dia. Adik-beradik Nabi Yusuf, mereka mengambil adik mereka, iaitu Nabi Yusuf ketika umur dia kecil, masih budak, mereka baling adik mereka di dalam berigi. Subhanallah. Teruk sangat itu. Adik-beradik itu. Itu adik-beradik. Tapi kalau hasad itu, la ilaha illallah. Kalau sifat hasad tu dah masuk dalam hati, ya Allah, hatta adik-beradik pun boleh jadi lagi turut daripada, na'udzubillah, minta maaf, lagi turut daripada binatang. Sebab apa? Sebab sifat hasad itu yang ada di dalam hati. Hasad dengki. Adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, mereka bukan manusia yang dari tepi jalan. Bukan manusia yang tak pernah belajar agama. Bukan manusia yang biasa. Tidak. Ayah mereka Nabi. Ayah mereka Nabi. Boleh boleh tahu macam mana, berapa turutnya sifat hasad ini. Dan sangat merosakkan. Ayah mereka Nabi. Namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan adik-beradik Nabi Yusuf, ada bahagian pendapat ulama yang berkata mereka juga nanti diangkat oleh Allah menjadi Nabi juga. Jadi hatta adik-beradik Nabi Yusuf pun, selepas mereka bertaubat, selepas mereka menyesal, lepas mereka minta maaf dan Nabi Yusuf maafkan mereka, lepas tu Allah Subhanahu wa taala angkat mereka sebagai nabi. Tapi kita bolehlah bayang dan boleh rasa macam mana sifat hasad ini boleh merosakkan bumi, boleh merosakkan sifat kemanusiaan. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, kita kena cinta, sayang, lemah lembut, suka orang lain mendapatkan kelebihan, kebaikan, rezeki, sebagainya. Bila mana kita dah jauh dari Allah,
dah jauh daripada perjalanan yang baik, maka kita akan mencontohi sifat syaitan dan akan menjauhi daripada sifat kemanusiaan. Apakah yang menjadikan iblis, syaitan? Apakah yang menjadikan syaitan, iblis, tidak bersujud kepada Adam? Apa sebab? Sebabnya hasad. Hasad, sebab hasad. Allah suruh malaikat semua sujud untuk Nabi Adam. Malaikat terus dengar. So, itu arahan dari Allah. Mereka sujud untuk Nabi Adam. Lepas tu Allah suruh iblis, kamu juga sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak setuju dan tidak sujud kepada Nabi Adam. Lepas ditanya, Allah tanya dia, kenapa kamu tak sujud? Semua malaikat sujud. Iblis sahaja berdiri tegak, tak nak sujud. Kenapa tak sujud untuk Adam? Padahal Allah dah suruh kamu. Dia kata, ana khairum minhu. Nauzubillah. Dia kata, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih banyak kelebihan daripada dia. Aku lebih hebat daripada dia. Jadi hasad. Dia hasad kepada Nabi Adam. Kenapa Allah pilih Adam sebagai khalifah? Iblis ini, dia nak jadi khalifah Allah. Dia nak jadi pilihan Allah. Tapi Allah tak pilih dia. Allah pilih Adam. Dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Raja. Allah Tuhan. Boleh sahaja pilih siapa-siapa. Boleh juga buat apa-apa sahaja. Tapi Iblis tidak tahan. Dia rasa hasad. Dia rasa hasad kepada Nabi Adam AS. Kalau kita kaji sejarah-sejarah manusia, subhanallah, banyak saling membunuh, saling merosakkan negara, bumi ini, keluarga, kerja, sebagainya, kebanyakannya dirosakkan oleh sifat hasad yang ada di dalam hati manusia. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu, wajib kita membersihkan diri kita daripada sifat hasad. Dan sifat hasad ini, walaupun orang hasad macam mana, dia takkan mendapatkan hasil yang dia mencarinya. Siapa-siapa yang merasa hasad kepada orang lain, hasadnya itu tidak akan menarik nikmat daripada orang itu. Kalau ada orang hasad saudaranya kerana dia dapat pangkat tinggi, atau dapat gaji tinggi, dapat kerja yang hebat, atau dia dapat ilmu, atau dia berjaya dalam belajaran dia, Masya Allah. Kalau saudaranya yang lain rasa hasad kepadanya, maka hasad itu tidak akan mengurangkan apa-apa daripada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyakitkan hati orang penhasad itu dengan apa? Dengan menampakkan nikmat untuk orang itu yang dihasad. Allah akan bagi orang itu yang dihasad, Allah akan bagi dia nikmat lagi. Supaya yang penhasad itu rasa lagi sakit hati dan lagi sedih. Jadi orang yang penhasad di dunia ni, hidupnya sentiasa disiksa. Hidupnya sedih. Hidupnya sakit hati. Hidupnya teruk sangat. Sebab apa? Sebab dia sendiri yang memilih perjalanan yang sangat salah.
Iaitu apa? Dia pilih berjalanan hasad kepada orang lain. Kalau dia pilih jalan yang lain, lagi bagus. Iaitu, mintalah doa kepada Allah. Kalau kamu nak nampak orang berjaya, doalah kepada Allah agar kamu berjaya. Bukan pergi hasad dia. Kalau nampak orang murah rezekinya, doalah kepada Allah agar rezeki kamu murah. Bukan pergi hasad dia. Kalau nampak orang bijak, pandai, cerdik, tapi kamu bukan begitu, mintalah doa kepada Allah. Doalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kamu nikmat macam tu. Bukan bagi hasad kepada dia. Jadi itu caranya. Jadi walaupun kita hasad macam mana kepada orang, tetap juga Allah akan teruskan nikmatnya kepada orang itu. Tetap juga. Kita, apa keadaan kita? Kadang kita sedih, sakit hati, kecewa, kadang-kadang sampai tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab orang itu semakin maju, semakin kaya, semakin tenang, semakin alim. Tapi kita sampai kadang-kadang tak boleh tidur. Sebab apa? Rasa panas, rasa marah, rasa tak setuju, rasa hasad kepada orang lain. Dan cerita Nabi Yusuf alaihi salam cukup menjadi contoh yang sangat jelas untuk hidup kita. Adik-beradik Nabi Yusuf membuangkan adik mereka Nabi Yusuf itu ketika dia kecil, budak, masih budak, dalam berigi. Niat mereka nak bunuh dia. Tetapi bagaimana keadaan Nabi Yusuf selepas itu? Dia diambil oleh seorang raja sebagai anak angkat. Lepas tu dibesarkan di rumah istana orang Mesir. Di akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemimpin di Mesir dan sangat kaya. Selepas adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahawasanya adik mereka yang mereka balingkan dia di dalam berigi itu, sebelum bulu-bulu tahun, dia sekarang telah menjadi pemimpin besar di Mesir dan kaya sangat di Mesir, bahkan dia yang menguruskan khazanah-khazanah negara Mesir. Mereka di waktu itu sujud kepada Nabi Yusuf, adik-beradik dia. Mereka kata, laqad atharakallahu alaina. Sesungguhnya Allah telah mendahulukan kamu daripada kita, telah memilih kamu lebih daripada kita. Di waktu tu mereka sedar bahawasanya kita ni manusia, kalau asyik sibuk hasad kepada orang, walaupun itu adik kita sendiri, tetap juga Allah akan jalankan takdirnya. Tetap juga Allah akan jalankan hikmahnya. Sehingga penhasad itu akan terlemas di dalam keadaannya yang sangat buruk. Itu hasad. Saya akan menceritakan satu cerita yang sangat bermakna dan sangat membawa iktibar. Cerita ni kisah benar berlaku di zaman dahulu. Kisah ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kisahnya, yakni kisah ini menunjukkan bagaimana akibat orang penhasad di dunia sebelum akhirat. Orang yang banyak hasad ini di dunia, hidupnya siksa. Hidupnya sangat susah. Ini di dunia. Di akhirat lagi teruk. Kalau di akhirat lagi teruk juga, lagi azab oleh Allah. Sebab hasad itu dosa besar.
ulama berkata orang yang penghasad ini seolah-olah dia menuduh Allah bahwasanya Allah tidak pandai. Nauzubillah min zalik. Orang yang hasad seolah-olah dia menyatakan Allah tak pandai letakkan nikmatnya di mana. Nauzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab dia rasa kenapa orang itu jadi kaya? Tak sesuai. Kenapa orang itu tinggi? Tak sesuai. Kenapa orang itu macam subhanallah. Seolah-olah Allah tak pandai menguruskan manusia. Sebab itu mereka kata, ulama kata, hasad ini adalah dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Baik. Di zaman dahulu ada seorang raja. Dan raja itu ada seorang lelaki. Raja ini mendekatkan satu orang lelaki dari badannya. Baik, raja ini raja yang hebat di negara itu, di satu negara. Dia selalu suka mendekatkan satu lelaki. Lelaki itu baik dan selalu menyuruh raja itu buatlah baik kepada orang yang baik, maafkanlah orang yang salah. Mudah-mudahan Allah akan balas dengan baik kepada kamu. Jadi orang yang dekat dengan raja ni selalu ajar raja yang baik-baik saja. Ini baguslah. Sebab seorang raja, seorang sultan atau seorang pemimpin ini perkara yang amat penting. Yang sebelahnya yang menyuruh dia siapa? Dia kena selalu yang suruh dia, yang sebelah dia orang yang baik, bukan orang yang jahat. Tapi ada satu lelaki lain hasad. Dia rasa tak senang, tak puas hati dengan lelaki itu yang dekat dengan raja. Dan raja suka dia. Lepas tu, penhasad itu, dia nak raja halaukan lelaki itu dari majlis dia. Dan penhasad itu, dia nak menggantikan lelaki itu, dia yang jadi macam BA kepada sultan atau kepada raja. Orang yang sangat rapat dengan raja. Penhasad itu, dia memfitnahkan orang yang baik itu kepada raja. Dikata apa? Dikata kepada raja, wahai raja, ketahuilah lelaki ini tuduh raja mulut busuk. Dia tuduh raja yang raja ini mulut kamu bau busuk dan kamu mengganggu orang yang duduk dengan kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasad saja, fitnah. Dia buat fitnah. Dia bagi cerita kepada raja yang lelaki itu dia cakap macam ni. Padahal lelaki itu tak cakap apa-apa. Lelaki itu baik saja. Raja jawab kepada penhasad. Dia kata, apa buktinya? Dia cakap macam tu untuk saya. Apa bukti? Penhasad itu, dia kata kepada raja, cuba dekatkan diri kamu. Waktu kamu bercakap, waktu sembang-sembang dengan dia, cuba dekat dengan dia. Tengok, nanti dia akan lari. Akan jauh sikit. Dan akan tutup hidung dia. Kalau dia buat macam tu, itu buktinya lah. Itu dah benar, dah betul-betul lah. Dia tuduh raja mulut kamu busuk. Dia kata, okey. Kau pergi sekarang, nanti saya akan cek tentang perkara ini. Lepas dia keluar dari rumah, daripada rumah, dia jumpa lelaki itu yang baik. Dan dia jemput lelaki itu makan bersama-samanya di dalam rumah. Dia jemput lelaki itu datang makan di rumah dia. Fokus bagus, tengok macam mana rancangan jahat dia dan hasad ini.
Dia jemput lelaki yang baik datang rumah dia, kemudian dia menghidangkan, dia memberi makanan yang penuh dengan bawang putih. Dia memberi makanan kepada orang yang baik itu. Makanan itu banyak ada bawang putih yang membuatkan mulut orang yang baik itu busuk. Bau bawang putih. Lepas dia keluar daripada rumah penhasad itu, orang yang baik, dia nak pergi jumpa raja. Macam biasa setiap hari. Sebab raja suruh dia setiap hari datang duduk sebelah dia. Lepas dia pergi jumpa raja, dia duduk sebelah raja. Raja sekarang nak buat ujian. Raja sekarang nak cuba, nak tengok betul ke orang yang aku muliakan ini, yang saya rapatkan dia sebenarnya fitnahkan saya dari belakang. Dia kata mulut aku busuk. Dia cuba, raja semakin dekat dari lelaki itu. Tapi lelaki itu setiap kali raja bercakap atau dekat dengannya, lelaki ini yang baik, dia akan tutup mulut dia dan akan terbaling muka. Tapi lelaki yang baik ini dia buat macam ni sebab dia tak nak ganggu raja dengan bau bawang putih yang ada di mulutnya. Yakni dia sebenarnya baik. Dia buat begitu sebab dia baik. Tapi rancangan orang yang jahat, yang penhasad tu membuatkan orang yang baik itu di dalam keadaan yang syak atau ragu-ragu. Lepas orang yang baik itu melakukan begitu, maka raja di waktu itu marah. Dan dia dah mula percaya penhasad itu, orang yang jahat. Dia mula percaya sebab apa? Sebab dia tengok orang tu tutup mulut. Dia cakap, ini betul lah. Dia memang cakap mulut saya busuk. Dan biasanya raja ini dia lepas keluar orang yang baik itu, dia tulis surat kepada orang yang jaga khazanah, bagi hadiah. Selalu bagi hadiah lah. Nanti sebelum dia keluar, raja tulis di dalam surat itu macam biasa, kemudian dia serahkan surat itu kepada orang yang baik. Dia kata baginya kepada orang yang jaga khazanah kerajaan untuk mendapatkan hadiah kamu. Dia kata baik, dia ambil macam biasa. Lepas dia nak keluar daripada istana, orang yang hasad, yang jahat itu tunggunya di luar. Dia jumpa, dia kata, kamu buat apa dengan raja tadi? Apa jadi apa? Dia kata, tak ada sahaja, saya malu sebab mulut saya busuk, jadi saya tutup mulut saja. Itu caranya. Dia kata, lepas tu raja tak marah ke apa-apa. Dia nak cek rancangan dia berjaya ke tak, jalan bagus ke tak. Dia kata, tak ada, dia tak marah, bahkan dia bagi saya hadiah. Dalam surat ini, dia tulis hadiah tu dalam surat ini. Penhasad itu sebenarnya, dia nak rosakkan hubungan raja dengan orang baik ini sebab dia nak dapat selalu hadiah, duit lah daripada raja. Niatnya tak baik. Dia kata, bagi saya hadiah tu, please, boleh tak serahkan kepada saya, bagilah saya hadiah tu. Kamu selalu dapat hadiah dari raja. Orang itu bermurah hati, baik saja. Dia kata, dia serahkan, dia kata, ambil, tak apa. Kamu ambil. Nanti dia ambil surat itu, dia terus pergi kepada orang yang bawah raja itu, yang menjaga khazanah, harta kerajaan raja itu. Dia pergi kepada yang menjaga khazanah tu dengan segera, dengan gembira. Dia kata, ini surat daripada raja. Dia suruh kamu bagi saya hadiah. Kamu kena bagi saya sekarang. Ini hadiah untuk saya dengan nama saya. Dia kata betul. Dia kata betul lah. Ini hadiah untuk saya. Dia kata, mari sini, ikut saya. Saya nak buka surat itu, nak baca apa yang raja suruh saya bagi kamu. Dia kata okey.
Lepas dia masuk di timbak khazanah, dia buka surat. Dengar baik-baik. Dia buka surat itu, nak baca. Orang yang bawah kerajaan raja dalam istana, dia nak baca di dalam surat itu ada apa hadiah yang raja tulis. Rupanya raja sudah percaya fitnah penhasad itu, dan raja dia menulis di dalam surat itu, bunuhlah orang yang selalu duduk dengan saya ni. Dalam surat itu raja suruh mereka bunuh orang yang baik itu yang selalu rapat dengan dia, sebab dia sudah percaya fitnah orang penhasad. Tapi tengoklah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan rancangan penhasad itu semua kepada kepalanya. Rancangan itu semua terbalik kepada kepalanya. Surat itu raja serahkan kepada orang yang baik itu supaya dia dibunuh. Tapi kerana orang itu sangat sayang duit dan dunia, dia kata, bagi saya hadiah tu, orang yang baik dia serahkan surat itu. Nanti orang yang jaga raja, dia kata, dia tahan lelaki itu. Dia kata, raja suruh saya bunuh kamu. Dia kata, surat ini bukan untuk saya, bukan dengan nama saya, itu dengan nama Suflan. Dia kata, aku tak boleh. Dia kata, tanya raja kalau tak percaya. Dia kata, itu bukan kerja saya, nak tanya raja. Surat dah sampai kepada saya dan kamu yang bawa surat ini, sekarang kamu yang kena bunuh. Dan dia dibunuh di waktu itu. Subhanallah. Kalau siapa yang bunuh dia sebenarnya? Diri dia, hasad dia. Hasadnya tu dia yang membunuhkan dia. Kalau dia tak hasad, kalau dia tak fitnahkan orang lain, kalau dia tak rancang rancangan jahat itu, semua perkara itu takkan jadi. Perkara itu takkan jadi. Tapi rancangannya yang jahat itu, hasadnya yang jahat itu terbulan dan terbalik pula kepada muka dia sendiri. Dan macam ini dan macam contoh ini ramai manusia ada di zaman sekarang. Ramai manusia ada di zaman sekarang yang rancang macam-macam kerana hasad kepada orang lain, tapi rancangan mereka bulang dan terbalik kepada muka mereka. Jadi kita kena ambil i'tibar dan ambil peringatan. Hari yang kedua, raja sekarang dia fikir apa? Dia dah bunuh orang itu yang rapat dari dia, yang tuduh mulut dia busuk lah, apalah. Lepas tu, hari yang kedua, orang yang baik itu datang macam biasa. Dia masuk kepada majlis istana dekat raja. Raja terkejut. Kamu? Dia kata, ya wahai raja, kenapa? Kenapa terkejut? Aku ada di sini. Dia kata, engkau masih hidup? Dia kata, kenapa wahai raja? Adakah sepatutnya saya kena mati ke? Dia kata, semalam kan saya dah tulis surat untuk kamu. Kamu ambil tak? Dia kata, ambil. Dia kata, mana surat itu? Dia kata, kawan saya yang lagi satu tu yang raja kenal, dia minta saya serahkan surat itu kepada dia supaya dia mendapatkan hadiah. Jadi saya kurbankanlah. Saya bagi dia sebagai hadiah, sedekah. Rupanya itu bukan sedekah, itu surat untuk suruh tentera bunuh dia. Lepas tu raja terkejut sangat. Dia kata, ya Allah, engkau tahu tak apa yang aku tulis dalam surat itu? Dia kata, tak. Apa yang ada dalam surat itu, wahai raja? Dia kata, aku suruh mereka bunuh kau. La ilaha illallah. Terkejut orang yang baik. Dia kata, kenapa wahai raja? Apa yang aku buat? Dia kata, baik, duduk di sini. Dia cerita pula kepada lelaki itu. Dia kata, sebenarnya lelaki itu, dia cakap macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Benarkah kamu tuduh saya macam tu? Kamu jahat macam ni dari belakang saya, tapi saya rapatkan kamu. Waktu tu orang yang baik, orang yang saleh, dia sumpah. Dia kata, aku sumpah wahai raja, aku sumpah, aku tak pernah keluarkan perkataan itu dari mulut saya. Aku tak pernah tuduh raja macam ni. Aku tak pernah cakap macam ni tentang raja. Raja dia kata,
Aku boleh percaya kamu, tapi kenapa di hari itu semalam waktu saya bercakap dengan kamu, kamu asyik tutup mulut kamu? Itu macam buat saya banas dan marah terus waktu tu dan percaya. Dia kata sebenarnya kawan saya tu yang dibunuh dah semalam, dia sebelum saya datang jumpa kepada raja, dia sengaja bagi saya makan banyak makanan yang campur dengan bawang putih supaya mulut saya busuk dan supaya saya tutup mulut saya di depan raja. Supaya raja percaya yang saya ini betul-betul pernah tuduh raja. Terkejut raja di waktu itu. Dia kata, ya Allah, subhanallah. Betul-betul dia kata penhasad itu telah mendapatkan balasan yang sebenarnya. Surat itu yang dia kata, alhamdulillah saya tak bunuh kamu. Sebab kamu yang lebih baik dan orang itulah yang hasad dan yang jahat. Jadi subhanallah. Berapa banyak ada di zaman sekarang seperti penhasad itu? Banyak. Kadang-kadang ada di kerja, ada di syarikat, ada di yayasan, ada di masjid pun, ada di surau, ada di sekolah, ada di kerajaan, ada di semua keadaan atau suasana ada di dalam hidup. Ramai orang yang suka hasad kepada orang lain, suka hasut orang lain, suka cuba menjatuhkan orang lain, merosakkan nama orang lain, memfitnahkan orang lain kerana hasad. Kerana hasad dan dendam yang ada di dalam hati. Tetapi subhanallah, perkara itu semua terbalik dan terpulang kepada muka mereka. Baik. Cara hasad itu berapa macam? Berapa bahagian? Ulama Imam Al-Ghazali berkata, cara berhasad itu, cara menghasad kepada orang lain, menghasut orang lain dan hasad kepadanya, ada 4 jenis atau 4 bahagian. Setiap satu lagi teruk daripada yang lain. Hasad itu bukan semua orang dalam hasad sama. Bukan semua orang di dalam hasad mereka sama. Bahkan yakni ada bahagian orang hasadnya sederhana. Ada bahagian orang hasadnya paling teruk. Hasad yang paling teruk, Al-Imam Al-Ghazali berkata, iaitu jika seorang itu suka sangat orang yang mendapat nikmat itu kehilangan nikmatnya walaupun tidak terbendah kepada dirinya. Tapi macam ni pun ada ramai juga. Bagaimana itu? Apa maksud itu? Contohnya macam ni. Dia nampak orang itu ketua. Dia cita-cita dia jatuh tak jadi ketua. Lepas ditanya, baik, kamu nak jadi ketua ke? Kamu nak dapatkan jabatan itu? Dia kata tak. Yang penting dia jatuh. Yang penting dia tidak mendapatkan nikmat itu. Yang penting dia kehilangan nikmat itu. La ilaha illallah. Walaupun bukan untuk kamu mendapatkannya. Dia kata walaupun. Oh, Imam Al-Ghazali dia kata, ini hasad paling teruk. Biasanya orang kalau hasad, dia hasad orang pemimpin itu sebab apa? Atau ketua itu, dia kata dia hasad sebab dia nak jadi ketua. Dia yang nak jadi ketua di sana. Tapi kalau teruk sangat, dia sangat cita-cita orang itu jatuh atau dihalau atau gagal, walaupun bukan dia yang jadi ketua. Yang penting orang itu tak dapat. Oh, ini kotor sangat hati. Ini hati yang sangat kotor dan kuat hasadnya. Ini yang paling tinggi hasadnya. Atau kita kata paling bawah lah. Paling teruk lah hasadnya. Cara hasad yang kedua, cara hasad iaitu dia cita-cita
nikmat itu yang ada pada diri saudaranya yang lain berbendah kepada dirinya sendiri. Ya, ini dia nampak orang itu, oh semua orang suka dia, semua orang puji dia. Dia hasad dalam hatinya, tak senang. Dan dia cita-cita perkara tu semua pendah kepada dirinya. Yang ni mereka semua suka dia, muji dia, muliakan dia. Dia cita-cita nikmat itu yang ada di diri kawan dia atau saudara dia berpindah kepada dirinya. Ini bahagian yang kedua. Yang ketiga, cara hasad yang ketiga. Ini hasad juga. Macam mana? Dia kata, iaitu dia rasa berat. Hatinya rasa berat kerana orang itu mendapatkan nikmat tersebut. Tetapi dia bukan sangat cita-cita mendapatkan nikmat yang sama yang orang itu dapat. Dia tak kisah kalau dapat nikmat itu atau yang lain. Dia boleh. Cuma dia rasa berat dan hasad, kenapa orang itu dapat nikmat sahaja? Kenapa saya tak dapat? Biarlah aku juga dapat sekali. Walaupun bukan nikmat itu, walaupun nikmat lain, biarlah aku dapat juga. Ini juga antara jenis hasad. Ulama kata. Iaitu apa? Dia tak nak nikmatnya tu. Dia tak nak nikmat itu pindah kepadanya. Dia pun tak nak nikmat yang sama. Tapi, kerana orang itu dapat nikmat, dia juga, saya pun kena dapat nikmat. Orang tu dapat sesuatu juga. Kenapa saya tak dapat? Walaupun dia tidak mahu yang nikmat itu yang tertentu. Dia cita-cita juga mendapatkan nikmat walaupun nikmat itu lain. Dan bila mana ini hasad akan keluar di sekarang. Dan bila mana dia tidak mendapatkan nikmat itu, maka terus dia terus cita-cita saudaranya itu kehilangan nikmat. Ini juga hasad. Dia terus cita-cita kalau aku tak dapat nikmat, jadi aku cita-cita orang tu pun tak dapat nikmat juga. Biarlah sekali semua tak ada. Tak selesa orang itu ada, aku tak ada. Macam tu. Itu juga hasad. Sebab apa? Sebab dia pusing dalam hidupnya. Akhirnya dia juga cita-cita kehilangan nikmat. Sebab dia tak dapat nikmat juga macam orang tu. Jadi itu juga antara hasad. Sebab itu kita jangan merasa cita-cita orang lain kehilangan nikmatnya. Bahkan kita kena mohon dan doa kepada Allah agar Allah memberikan nikmat juga kepada kita. Yang keempat, cara hasad yang keempat yang terakhir, iaitu yang paling ringan lah. Hasad namanya hasad tapi ringan, tidak teruk sangatlah. Iaitu apa? Dia nampak orang lain ada nikmat. Dan dia cita-cita. Dia terus rasa di dalam hati dia, kenapa orang tu dapat, aku tak dapat. Dia cita-cita dia mendapatkan nikmat seperti orang itu. Dia cita-cita. Dia terus terasa dalam hatinya. Aku pun nak dapat macam tu. Kenapa aku tak ada nikmat itu? Tetapi yang lagi baik pada diri orang ini, iaitu kalau dia tidak mendapatkan nikmat itu, dia takkan usaha atau fitnahkan atau cita-cita orang itu kehilangan nikmatnya. Ini yang kurang sikit keburukannya. Yang ini dia hasad, tetapi hasadnya tidaklah
sangat buruk, tidaklah sangat jahat sehingga dia cita-cita kehilangan nikmatnya. Jadi yang keempat ini dia cita-cita orang itu yang ada nikmat, dia pun dapat nikmat sama macam dia, tetapi kalau dia tidak mendapatkan nikmat itu, dia tidak cita-cita yang orang itu kehilangan nikmat. Dan hasad ini Al-Imam Al-Ghazali berkata dimaafkan. Hasad yang keempat ini dimaafkan sebab ini biasa jadi dengan dekat manusia, sebab manusia ni lemah. Biasalah kalau nampak orang lain ada kereta best, dia rasa pun nak dapat kereta macam dia. Nampak orang rumahnya cantik atau barangnya atau baju dia atau dia rapatlah dengan bos atau dengan ketua sebagainya, terasa dalam hati dia. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia dapat peluang untuk menjatuhkan orang itu, dia tak akan buat. Kalau dia dapat peluang untuk memfitnahkan orang itu, dia tak akan buat. Jadi itu baik. Itu baik dan Allah akan maafkan dia kerana dia tidak melakukan jahat itu, tidak melakukan dengan cara jahat. Baik. Kalau kita dah tahu hasad ini buruklah, hasad ini sangat jahat, hasad ini sifat iblis, auzubillah. Jadi macam mana ubatnya? Apakah ubatnya? Ubatnya dua. Yang pertama ilmu. Kita kena mengetahui bahawasanya hasad ini membawa mazarat dan merosakkan agama dan dunia kita. Kita kena mengetahui. Ini ubat, cara kita mengubatkan diri kita daripada sifat hasad. Cara kita mengubatkan diri kita daripada sifat hasad, iaitu kita kena mengetahui bahawasanya hasad ini membawa madarat, merosakkan, menghapuskan agama kita, pahala kita, menghapuskan dunia kita juga. Bukan agama, bahkan hatta dunia juga. Dunia kita juga akan rosak. Dan kita kena tahu yang kita sekarang sedang kerjasama dengan iblis. Na'udzubillah. Kalau kita hasad, kita kerjasama dengan iblis. Kita jauh daripada cara para anbiya dan mursalin, dan kita sangat dekat dan kerjasama dengan iblis, dengan syaitan. Sebab orang yang makhluk yang pertama yang mula hasad adalah iblis, syaitan. Syaitan makhluk yang pertama yang mula hasad. Kalau di dunia macam mana? Menghapuskan dunia, merosakkan dunia. Sebab dan hasad ini hidupnya semua disiksa. Setiap kali nampak orang itu, dia rasa sakit hati. Sampai kadang-kadang tak boleh makan, tak ada selera pun. Tak selesa. Tak suka tengok kepada arah orang itu. Setiap kali masuk kepada kawasan orang itu, muka dia sangat geram, marah, tak senyum. Ya Allah, hidupnya sangat disiksa. Hidupnya sangat yakni sentiasa sedih, sakit hati, tak tenang, tak tenteram. Ini adalah kerosakan dunia. Sebab dunia ini kalau kita kena rasa selalu tenteram, tenang, aman, senang. Itu yang harus kita rasanya di dunia. Tapi penhasad ini, dia tak akan rasa perasaan ini. Dia tak akan dapat perasaan ini, iaitu ketenangan dan ketenteraman. Dan Al-Imam Al-Ghazali dia kata, kalau penhasad itu menyatakan, kenapakah nikmat tidak hilang teruslah kalau kita hasad? Kenapakah Allah tak takdirkan begitu? Yakni, kalau kita hasad orang, bagus, terus. Biarlah terus hilangkan nikmat daripadanya. Imam Al-Ghazali dia kata, kalau kamu kata begitu, itu bukti jelas kamu jahil. Kamu tak pandai. Sebab, kalau perkara itu betul, mana ada pasti kamu tidak mempunyai apa-apa nikmat. Sebab ramai juga orang hasad kamu. Seperti mana kamu hasad kepada ramai orang, maka ada ramai orang juga hasad kepada kamu.
Maka kalau kamu cita-cita Allah tarikkan nikmat semua daripada orang yang kamu hasadnya, Allah juga akan tarik nikmat daripada kamu kerana ada ramai orang hasad kepada kamu. Jadi orang yang penhasad di dunia ni hidupnya sangat tersiksa. Jadi ubat yang pertama ilmu. Kita kena mengetahui, kita kena ada ilmu bahawasanya hasad ini bahaya dan merosakkan agama dan dunia. Ubat yang kedua al-amal. Kita kena mengamalkan ubat hasad. Kita kena mengamalkan ubat yang membersihkan diri kita daripada hasad. Dengan apa? Macam mana kita melakukan amal yang membersihkan hati kita dari hasad? Ulama kata dengan melakukan perkara yang lawan dengan hasad. Baik. Kalau kamu rasa hasad kepada orang lain, kamu rasa apa? Kamu rasa nak mengumbar dia, nak fitnah dia, kan? Nak rendahkan dia, nak jatuhkan dia, nak hasudkan dia. Sebab apa? Sebab rasa hasad, rasa dendam kepada dia. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dia kata, okey, buat perbuatan yang lawan perbuatan itu semua. Kalau kita hasad, biasa mengumbat. Okay, sekarang jangan mengumbat, memujilah kepada dia. Berat sangat itu. Berat sangat berhasad, memuji orang yang dia hasad. Kalau ada orang hasad satu bos, atau satu orang yang rapat dengan bos, atau satu orang yang dapat pangkat tinggi di dalam kerja, berat sangat berat dia memuji kepadanya. Mustahil dia boleh angkat batu berat, tapi susah kalau dia nak memuji kepada orang itu. Jadi ini antara ubat. Dan Al-Imam Al-Ghazali berkata, ubat ini sangat pahit di dalam hati. Ubat ini sangat pahit di dalam hati. Tetapi kebanyakan ubat yang banyak bermanfaat adalah ubat yang sangat pahit. Kadang-kadang kita sanggup minum ubat dari farmasi ke, dari klinik yang doktor bagi, walaupun pahit sangat rasanya, tapi sanggup minum. Sebab apa? Sebab ubat. Dia menghilangkan sakit dalam diri kita. Jadi, penyakit-penyakit hasad ini yang ada dalam hati, ubatnya juga pahit. Ubatnya apa? Pergilah memuji kepada orang yang kamu benci itu. Yang kamu rasa hasad dan rasa berat hati dengan dia. Tak salah, boleh memuji kepadanya dan ihsan kepada dia. Bahkan kadang-kadang kita boleh memaksa diri kita senyum dan cakap yang baik-baik, dan jangan kita risau itu munafiklah apa-apa. Kamu buat itu tapi hati kamu tak apa, kita buat yang baik. Ulama Imam Al-Ghazali dia kata bagus je buatlah yang baik walaupun hati kamu tak senang. Yakni contohnya kalau kita benci kepada satu orang, kita hasad kepada satu orang, lebih baik nak buat apa? Tunjuk yang sebenar yang dalam hati kita benci ke? Dan dengan alasan apa? Alasan aku tak takut, aku tunjuk, aku jujur, betul-betul tunjuk. Tak, bukan macam ni caranya. Al-Imam Al-Ghazali dia kata ini bukan pasal jujur, tak jujur, atau betul atau tak betul. Lebih baik kita senyum, walaupun dengan cara kata apa? Dengan cara berlakon. Dengan cara berlakon. Kita senyum, kita buat baik. Sebab apa? Imam Al-Ghazali dia kata bermulaannya macam berlakon. Tetapi lama-lama perkara itu akan jadi rutin dan biasa, dan penyakit hati dia itu akan hilang sikit-sikit sehingga hilang semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua antara orang yang hatinya bersih, jernih dan suci daripada sikap-sikap yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.